أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita lihat suasana beberapa hari ini agak reda di Palestin. Dan kita pun tahu di sana pada minggu lepas telah diadakan satu gencatan senjata. Pada hari Khamis 23 November hinggalah hari Ahad 23, 24, 25, 26. Ya, dia buat gencatan senjata untuk berhenti sementara daripada berlaku peperangan, dan pada ketika itu berlakulah proses pertukaran tahanan Palestin dipulangkan ke tahanan yang Hamas tahan, orang-orang Israel dipulangkan. Begitu juga dengan orang Palestin yang ditahan oleh Israel, dipulangkan, pulang memulang dan diberhentikan sementara. Dan mungkin pada rentetan daripada gencatan senjata itu, kita lihat agak redalah beberapa hari ini. Kita pun tak pasti sampai bila perkara ini akan berlanjutan, dan kita harapkan selesai dengan segera. Sebenarnya kes-kes yang berlaku di Palestin dan Israel ini sebenarnya mengingatkan kita kepada tentang akhir zaman yang semakin hampir. Kita dengan kuliah daripada satu ceramah dikatakan tahun depan 2024 atau 2025 akan berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Dan pernah suatu ketika mana Syekh Ahmad Yassin masih hidup, dia dah meninggal, dah wafat, dah syahid 20 tahun yang lalu. Pernah dalam interview dia mengatakan bahawa atas keyakinan dia, atas hadis-hadis Nabi yang dipegangnya, dia kata apa? Dia yakin perkara penjajahan Israel ini akan berakhir pada 2027. Dia pernah mengatakan dalam temu ramahnya. Ya? Benar atau tidak, kita tunggulah apa kesudahannya. Tapi ini kata-kata orang-orang yang hebat, yang mungkin Allah berikan karomah, tidak mustahil. Sebab kita juga sudah berada di hujung-hujung dunia, dan banyak juga tanda-tanda akhir zaman yang dah muncul. Cuma mungkin tanda akhir zaman yang besar yang kita belajar, 10 tanda besar yang mungkin belum muncul. Tapi ingat, bila mana munculnya satu tanda yang besar tentang akhir zaman, maka ingatlah rentetan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan berlaku dalam masa yang singkat
berdekatan antara satu sama lain. Disebut dalam hadis, dekatnya antara perkara-perkara besar itu seperti rantaian-rantaian al-lu'lu' wal marjan. Rantaian-rantaian mutiara yang disusun, yang diikat. Dekatnya. Jadi itu yang kita takut, kalau dah nampak tanda yang pertama, maka yang kedua ketiga akan berlaku dengan keadaan masa yang hampir. Wallahu alam, kita serahkan kepada Allah Taala. Kita harapkan sesuatu yang terbaik daripada apa yang berlaku ini, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sedang hadiri muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pertemuan yang sebelum ini kita membicarakan tentang bagaimana hendak mendapat perlindungan diri kita ini daripada fitnah Dajjal. Kita dah membacakan yang pertama, iaitu sudah pasti kita berpegang kembali pada dinul Islam yang sebenarnya, iman yang sebenarnya. Sudah pasti itu adalah tunggak utama dalam kita mengelakkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Kedua, memohon perlindungan daripada Dajjal dengan membaca doa ketika solat, yang saya pernah sebutkan, dan memang kita digalakkan untuk baca, tuan-tuan. Ketika mana? Ketika di tahiyat akhir, sebelum kita salam, bacalah. Bila kita dah baca fil alamina innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam. Baca dulu, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru kita bagi salam. Sebab itu memang ada dalam hadisnya, iaitu hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yaqulu." Apabila salah seorang di antara kamu bertasyahud atau bertahiyat akhir dalam solat, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang bermaksud, ya Allah, kami mohon perlindunganmu daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Boleh dibaca insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita disarankan untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Memang ada dalam hadis menerangkan tentang kelebihan membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dalam kita mengelakkan fitnah Dajjal. Kalau kita tak hafal, kita baca. Kalau tuan hafal, alhamdulillah. Tak dapat baca setiap hari, bacalah sekurang-kurangnya pada malam Jumaat. Kita baca. Alhamdulillah kita pun dah melaksanakan. Kita melaksanakan bila malam Jumaat saja, kita akan baca surah Al-Kahfi 10 pertama, 10 terakhir ketika selepas solat Isya. Dan yang keempat, kita masuk hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ialah kita berlari menjauhkan diri kita daripada Dajjal. Dan lebih utama ialah dengan kita menetap di Mekah dan Madinah. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini, bahawa Dajjal tidak akan memasuki 2 tanah haram ini, Mekah dan Madinah. Dan apabila Dajjal telah muncul, maka setiap muslimin harus menjauhinya
sebab dia diberikan pelbagai kesamaran dan kejadian-kejadian luar biasa yang sangat besar yang memang Allah berikan kekuatan, kekuasaan kepada Dajjal, dan Dajjal akan membuat fitnah kepada manusia. Ini cerita bila kalau kita betul-betul menghadapi Dajjal yang sebenarnya. Kita harap supaya kita tidak menemui Dajjal yang sebenarnya. Sekarang ni baru fitnah Dajjal. Dan kita mengharap supaya biarlah kita pergi dahulu sebelum munculnya Dajjal yang sebenar di akhir zaman. Maka ada orang mengira masih mempunyai iman dalam dirinya. Tetapi setelah didatangi Dajjal, ia pun mengikutinya. Kekuatan Dajjal ni tuan-tuan, tinggalkan orang yang merasakan, oh aku ada iman, ada kekuatan, tak akan terpengaruh punya. Tapi akhirnya dia terpengaruh juga. Sebab kita kena ingat, kita dah baca sebelum ni, bagaimana Dajjal itu, dia memberikan kemewahan, kenikmatan, kebahagiaan kepada sesiapa yang mengikutinya. Dan dia memberikan kesengsaraan, memberikan bala bencana kepada yang mengingkarinya. Jadi sudah pasti ramai yang akan mengikutinya kerana hendak mendapat habuan dunia. Hingga dikatakan orang yang beriman, yang dikatakan yakin dengan kekuatan imannya, akhirnya juga akan terpengaruh, terjebak dengan pengaruh Dajjal. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah. Semoga dia melindungi kita dan semua kaum muslimin daripada fitnah Dajjal. Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abid Dahma, yang ini seorang tabi'in. Ia berkata, saya mendengar Imran bin Husain berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu, wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'asu bihi minasyubuhat aw lima yub'asu bihi minasyubuhat. Barang siapa mendengar ada Dajjal, maka hendaklah dia menyembunyikan diri daripadanya. Maknanya kita disarankan kalaulah jumpa, biarlah kita larikan diri, elakkan diri. Jangan duk ngada-ngada menghadap Dajjal itu. Jangan kita merasakan kita terlalu kuat iman kita daripada tergoda. Kita kadang bila ada sesuatu, biar kita elakkan. Jangan kita terjerumus. Demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dan dia mengira bahawa ia beriman. Lantas dia mengikutinya kerana banyak syubhat dan kesamaran yang akhirnya dia pun menyertainya. Walaupun ada iman, tapi persekitaran itu akan mempengaruhinya. Saya ingat pula cerita yang baru-baru ni, Coldplay buat persembahan, kan ada seorang wanita sembahyang di situ. Dah jadi heboh netizen. Nak pergi sembahyang tapi dekat tempat maksiat, macam mana? Ada orang tanya saya, macam mana Ustaz? Yang dia pergi tu memang tempat tak baik, memang buat dosa. Tapi yang dia sembahyang tu, ya dapatlah pahala dia, tertunai kewajipan dia. Mana lebih baik antara dahlah buat maksiat, tinggalkan solat, dengan dia tetap melakukan kewajipan walaupun dia pergi tempat maksiat. Ya, kita pun tak mahu mencampur adukkan, tapi sekurang-kurangnya dia masih ingat lagi kewajipan dia untuk solat. Walaupun menjadi pertikaian netizen ketika mengambil gambar beliau ketika konsert Coldplay macam-macam sekarang ni. Ya. Ada orang tanya saya juga, Ustaz, kan Coldplay ni kan PM kata dia menyokong Palestin. Itu sebablah disambut ahlan wa sahlan, welcome to Malaysia.
Saya kata saya tak tahulah. Kalau dia menyokong Palestin ke tak, saya tak tahu. Yang saya tahu, dia kumpulan ini mempromosikan LGBT. Mem, meng, apa? Mengiyakan kehidupan songsang. Itu yang kita tak mahu. Bahkan dalam persembahan dia yang dah tersebar di FB, kan dia menggambarkan seperti Dajjal, memakai patung mata satu yang dia sebutkan sembahlah aku, ikutlah aku. Maknanya dia dah membawa fahaman yang membahayakan kita sebagai orang Islam. Sebenarnya fahaman-fahaman ini yang kita tak mahu. Sebab kalau kata konsert tu memang sebenarnya banyak kumpulan yang datang bawa konsert, buat persembahan. Ketika mana isu Coldplay kat Kelantan pun berlaku juga konsert, orang Thailand pun berlaku juga konsert. Tapi cuma sekarang isu besarnya adalah kerana kumpulan ini membawa fahaman yang songsang dan membahayakan masyarakat. Itu yang kita tentang. Baik. Tajuk seterusnya, binasanya Dajjal. Binasanya Dajjal adalah di tangan Nabi Isa Al-Masih. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih. Hal ini disebabkan Dajjal akan bermaharajalela di seluruh permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Ramai sekali pengikutnya dan fitnahnya menyebar ke seluruh penjuru serta tidak ada yang selamat darinya kecuali hanya sedikit saja dari orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu turunlah Isa Al-Masih di menara Syarqiyah di Damsyik. Lalu hamba-hamba Allah yang beriman berkumpul di sekelilingnya. Lantas Isa berjalan bersama mereka menuju ke arah Dajjal. Ya? Dia kisah ni, ya. Suasana ni berlaku ketika waktu subuh. Subuh ketika itu bila mana orang-orang Islam ketika itu ada Imam Mahdi, ya. Maka Imam Mahdi menyarankan agar Nabi Isa untuk ke depan menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak lalu menyuruh Imam Al-Mahdi menjadi imam solat subuh. Ya. Ketika itu. Nanti kita akan cuba, ada kisah, ada hadisnya. Ya. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi Isa itu seorang Nabi, tetapi Nabi Isa ini turun di akhir zaman dalam dia menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ini adalah waktu Imam Mahdi punya zaman. Dan Nabi Isa hanya turun ketika itu hanya untuk menghapuskan Dajjal. Berlainan dengan fahaman orang Kristian yang mana turun Nabi Isa sebagai anak Tuhan menyelamatkan dunia ini. Sebab tu Nabi Isa klaim bahawa aku ini bukan Tuhan tetapi Rasulullah, pesuruh Allah yang mengiyakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang Islam dengan Kristian menunggu orang yang sama. Ya, Isa Al-Masih, cuma dalam konteks yang berbeza. Kita menunggu Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul yang mengiyakan syariat Nabi Muhammad. Dan dia saja yang boleh membunuh Dajjal, sebab Nabi juga mengatakan dalam hadis, tidak ada siapa yang boleh membunuh Dajjal melainkan Nabi Isa Al-Masih. Jadi kita Islam dengan Kristian menunggu orang yang sama. Tetapi orang Yahudi dia menunggu Al-Masihud Dajjal. Dajjal yang ditunggu-tunggu di akhir zaman sebagai penyelamat dunia. Untuk laluan yang mudah ke Mekah dan Madinah. Walaupun tak boleh masuk, tetapi laluannya telah pun diberikan seolah-olah memudahkan laluan. Berapa banyak negara-negara Islam yang dah hancur. Dalam hadis menyebutkan bahawa Dajjal akan muncul daripada tanah Khurasan di daerah Isfahan, daripada negara Parsi ataupun sekarang negara Iran. Maknanya pada negara Iran tu
treknya nak sampai ke Mekah dan Madinah telah pun seolah-olah dimudahkan dengan dijatuhkan beberapa negara Arab. Semua ni konspirasi oleh orang-orang Yahudi. Sebab mereka nak menunggu kedatangan Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. Baik. Ketika Isa turun, Dajjal berada di sekitar Baitul Muqaddis dan menghadap ke sana. Lalu Isa bertemu dengannya di pintu Lot. Ya. Satu pintu gerbang. Pintunya masih ada sekarang. Kalau tuan-tuan Google, ya, disebutkan Babu Lot, pintu atau gerbang Lot. Jap, saya tengok. Ya, pintu Lot ini letaknya 15 km daripada Tel Aviv, Israel. Sebuah kota kecil yang dahulunya didiami oleh orang Arab Palestin. Dia disebut dalam bahasa Arab Lut. Babu Lut. Babun pintu. Lam dal Lut. Babu Lut. Ya. Kalau tuan Google dapat gambarnya. Dia satu pintu gerbang. Di situlah dikatakan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di Babu Lot atau gerbang Lot. Pada waktu Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal mencair seperti garam. Lalu Isa bertanya kepadanya, saya akan memukulmu yang engkau tidak akan dapat dariku. Kemudian Isa mengejarnya dan membunuhnya dengan badiknya, ya, di dada dia. Dan pengikut-pengikutnya berantakan lantas dikejar dan dibunuh oleh orang-orang mukmin. Sehingga pohon-pohon dan batu-batu berkata, wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah ia. Kecuali pohon Gharqad yang tidak berbuat demikian. Kerana dia adalah pohon orang Yahudi. Pokok ataupun pohon Gharqad. Sebablah orang Yahudi sekarang tengah tanam pokok Gharqad banyak-banyak. Tanah-tanah yang orang Palestin yang dirampas, dibuang pokok zaitunnya, dibuat pokok tinnya, ditanam pokok Gharqad. Dia pun baca hadis. Dia tahu, nanti akhir zaman kita ni akan diburu oleh orang Islam. Akan dibunuh. Pokok batu pun bercakap, di belakangku ni ada orang Yahudi. Bunuh aja. Kecuali di pohon, di belakang pohon Gharqad. Jadi dia orang tanam. Banyaklah. Kalau tengok pada udara, penuh dah dia orang tanam pokok Gharqad. Dan berikut ini, kami kemukakan beberapa hadis tentang kebinasaan Dajjal dan pengikutnya seperti berikut. Hadis daripada Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa yab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikuhu." Akan muncul Dajjal di tengah-tengah umatku. Lalu Allah mengutus Ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa, yang seolah-olah dirinya seperti Urwah bin Mas'ud, lalu mencari Dajjal, lantas membunuhnya. Hadis kedua, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Mujama' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yaqtul ibnu Maryam ad-dajjala bi Babiluddin. Ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lot atau Babu Lut. Ini hadisnya ada. Memang ada hadisnya. Nabi sebut Dajjal akan dibunuh di pintu Lut. Ya. Dia pintunya kalau tuan-tuan Google, dia pintu gerbang dia macam ada kubah kecil, ada pintu, dia ada dinding, laluan kecil di tengahnya tu. Tuan-tuan boleh Google. Hadis ketiga. Imam Muslim meriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal, yang di dalamnya dimuatkan kisah turunnya Isa ibnu Maryam dan pembunuhan beliau terhadap Dajjal. Nabi SAW bersabda, ini sebenarnya hadis yang panjang ya, cuma dia ambil petikan sebahagian yang berkaitan dengan tajuk. Fala yahillu likafirin riha nafsihi illa mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu wa fayatlubuhu hatta yudrikahu bi Babiluddin fayaqtuluhu. Maka tidak ada bagi orang kafir yang mencium nafasnya kecuali ia meninggal dunia dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Kemudian ia dicari oleh Isa hingga ditemukan di pintu Lot, lalu dibunuhnya. Hadis yang keempat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad dini wa adbarin minal ilmi. Fadzakara al-haditha wa fihi thumma yanzilu Isa ibn Maryam fayunadi minas sihri fayaqulu ya ayyuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzabil khabith fayaquluna hadha rajulun jiniyun fayaqtaliquna faidahum bi'isa bin Maryam alaihi salam fatuqamus salatu fayuqalu lahu taqaddam ya ruhullahi fayaqulu liyataqaddamu imamukum fal yusalli bikum faidha salla salata subhi kharaju ilaihi qala fahina yaral kadzdzaba yanmasu kama yanmasul milhu fil ma'i fayamshi ilaihi fayaqtuluhu hatta inna syajara wal hajara yunadi ya ruhallahi hadha yahudiyun fala yatruku mimman kana yattabi'uhu ahadan illa qatalahu. Hadis yang agak panjang, tak apa ya. Baik, maksud begini. Dajjal akan keluar pada waktu agama sudah tidak dipedulikan dan ilmu agama sudah ditinggalkan orang. Ini bila dah ada Dajjal ni, orang semua dah tinggal agama dah. Kemudian turunlah Isa ibnu Maryam. Lalu beliau menyeru pada waktu sahur dengan mengatakan, wahai manusia, apakah yang menghalangi kamu untuk keluar menghadapi pembohong yang buruk ini? Mereka berkata, ini seorang lelaki berbangsa jin. Lalu mereka keluar. Tiba-tiba mereka jumpa Isa ibnu Maryam. Lantas diiqamati untuk solat. Dan orang-orang pun berkata kepada beliau, silakan anda maju untuk menjadi imam, wahai ruhullah. Beliau menjawab, hendaklah imam kamu sahaja yang maju ke depan untuk mengimami solat. Saya sebut tadi. Ya, kita hadis dia rujuk kepada solat subuh ni. Ya, ketika nak disuruh menjadi imam, maka jawab Nabi Isa, hendaklah imam kamu yang menjadi imam solat. Maka ketika selesai menunaikan solat subuh, orang-orang keluar menemui beliau
Maka si pembohong, yakni Ad-Dajjal, ya, ketika itu dia meleleh seperti melelehnya garam dalam air, lalu beliau menuju kepadanya dan membunuhnya hingga pohon-pohon dan batu-batu berkata, wahai Ruhullah, ataupun wahai Isa ibnu Maryam, ini ada orang Yahudi, maka tidak ada seorang yang mengikuti Dajjal melainkan dibunuhnya. Ya. Dan dengan terbunuhnya Dajjal, semoga Allah melaknatnya. Maka berakhirlah fitnah terbesar itu, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari kejahatannya dan kejahatan para pengikutnya melalui tangan Ruhullah dan kalimahnya, yaitu Isa ibnu Maryam alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau yang beriman. Segala puji kepunyaan Allah, demikian pula segala kenikmatannya. Ya. Baik. Ya, selesai cerita tentang Dajjal. Ya, sampai ke dibunuhnya. Sebab sebelum itu kita tahu Dajjal akan dia keluar, seperti hadis sebelum ini disebut, Dajjal keluar bersama 70,000 pengikutnya yang memakai toyalisah. Disebutkan memakai jubah tidak berjahit dan memakai topi. Ya. Dan dalam menuju ketika itulah mereka berhadapan dengan Nabi Isa. Dan akhirnya Dajjal pun dibunuh di pintu Lot ataupun pintu gerbang Lut. Itu antara rentetan. Dan kalau kita lihat perkara yang 10 tanda besar akhir zaman, sebenarnya selepas kematian Dajjal akan berlaku suasana yang tenang ketika itu. Tenang sebab Dajjal telah pun dibunuh. Tapi tidak lama sampai itu akan berlaku pula apa? Berlaku pula Allah lepaskan yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj daripada kepungan yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain. Yang sekarang ini masih terkepung, belum keluar lagi. Kalau ikut rentetan kisahnya, dia akan keluar setelah matinya Dajjal. Barulah isu Ya'juj dan Ma'juj, satu makhluk yang sangat ganas, yang akan keluar di akhir zaman nanti daripada kepungan. Ini pun kita tak tahu di mana letak sebenarnya. Dalam ayat dalam surah Al-Kahfi disebutkan ketika mana Zulkarnain menutup gunung-gunung dengan lelehan besi-besi, setinggi gunung, dan ditutup. Di dalam itulah terkepungnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar nanti di akhir zaman. Lepas Ya'juj dan Ma'juj, nanti ada kisah yang panjang lagi tu. Kisah sampai dia dimatikan. Kemudian barulah berlakunya hembusan angin bayu. Di sebelah hadis, anginnya sangat lembut, lebih lembut daripada sutera. Yang mana angin itu akan mematikan semua orang-orang yang beriman, walaupun dalam hatinya sekelumit iman, ketika itu akan dimatikan. Dan hanya tinggal mereka yang tidak beriman. Dan pada ketika itulah akan berlakunya kiamat, ya kiamatul kubra, kiamat yang sebenarnya. Sebab di sebelah hadis, tidak akan berlaku kiamat, melainkan tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Maknanya bila dah tak ada, bila dah dimatikan semua orang yang beriman, tidak ada lagi yang tinggal. Sebab angin itu akan mengambil semua nyawa yang beriman, walaupun berada dalam gunung, dalam tanah, dia akan cabut nyawanya, tinggal tidak beriman. Ketika itu barulah berlaku kiamat yang sebenarnya. Dan kiamat yang sebenarnya berlaku ketika itu tidak ada lagi orang yang beriman melalui kiamat yang sebenarnya. Sebab orang Islam semua sudah dimatikan lebih awal. Kalau mengikut kisah dalam hadisnya begitulah. Satu hadis yang panjang. Kalau tuan nak rujuk, ada dalam masikah hadis, saya tak ingat muka surat apa, tapi dalam sekitar muka surat 300 lebih saya ingatlah.
ke 200 lebih. Satu hadis yang panjang, memakan 10 muka surat. Di situ diterangkan satu persatu. Daripada Dajjal, Ya'juj Ma'juj, sampai ke angin hembus, sampai ke kiamat. Hadis yang panjang. Tuan-tuan boleh baca. Ya. Uh, sebagai menambah nilai pengetahuan kita dalam uh, maklumat berkaitan akhir zaman. Wallahu a'lam. Habis ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk tajuk baru, iaitu berkaitan dengan Isa Al-Masih. Ya. Al-Masihud Dajjal pun guna Masih juga. Tapi Al-Masihud Dajjal merujuk kepada pembohong. Sedangkan Isa Al-Masih merujuk kepada pembawa kebenaran. Menggunakan perkataan yang sama, Al-Masih juga, tetapi dalam konteks makna yang berbeza. Wallahu a'lam. Ada apa soalan ke? Kalau boleh saya jawablah. Tak boleh jawab, saya bawa ke bulan seterusnya untuk kita jawab. Berkaitan dengan tajuk kita bincang hari ini. Ya. Dia bila Dajjal dah mati, maka dalam hadis yang saya baca tu, bila Dajjal dah mati, tak lama suasana tenang. Sebab ketika itu orang beriman dalam keadaan yang tenang, Dajjal dah tak ada, mereka bersama Nabi Isa. Selepas daripada itu, maka keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan masa ketika Ya'juj Ma'juj keluar, Nabi Isa pun tak mampu nak melawannya. Bahkan Nabi Isa membawa semua pengikutnya lari ke pegunungan. Masuk kisah Ya'juj Ma'juj tu sampai selesai Ya'juj Ma'juj habis, suasana tenang. Tapi biasalah kita manusia ni kan, bila tenang sekejap je, mulalah ada yang mula engkar, kufur. Sebab selepas waktu tenang tu, selepas Ya'juj dan Ma'juj dah tak ada, maka akan berlaku manusia mula lupa, leka, mula berlaku syirik. Biasalah manusia mudah membuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi akhirnya itu yang last tu, hembusan angin itu mencabut nyawa yang beriman saja. Sebab ketika itu ramai yang tidak beriman, yang mula kufur semula. Yang itu yang akan menghadapi kiamatul kubra di akhir zaman, yang terakhir nanti. Sebab begitu, macam Nabi Musa ketika mana dia mendapat wahyu. Dia menghilang 40 hari saja, bukan lama pun. Pergi 40 hari, balik pada kaumnya dah mula menyembah lembu. Sebab begitu mudah orang-orang yang beriman ni mudah lupa dan mudah syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi tu sentiasa, walaupun Dajjal dah hilang, maka kemudian tu akan muncul lagi golongan yang kufur, yang ingkar. Dan yang terakhir itulah, sebelum berlaku kiamat yang sebenarnya, bila angin itu mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan tinggal yang tidak beriman saja yang akan menghadapi kiamat yang sebenarnya. Mengikut dalam hadis itulah. Wallahu alam kalau ada info yang lain. Ya. Tinggal 55 saat lagi. Jadi saya cukup untuk malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian kita memberi sedikit manfaat untuk kita sama-sama mengisafi diri kita ini untuk kita terus bertakwa kepada Allah SWT, supaya kita terus berada dalam landasan yang sebenarnya dan Allah menerima segala ibadah kita, lalu dikumpulkan kita dalam golongan orang-orang yang diredai dan mendapat syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi saya mohon kemaafan atas kelemahan dalam jamuan kuliah pada malam ini, ya, dengan suara pun agak seksi sikit. Apapun
informasi ini saya harap tuan-tuan dapat terima dengan baik, dan kalau ada apa-apa persoalan kita boleh bincang, tak semestinya di sini, ketika mana di luar kita berbicara, kita ambil minum pun kita boleh berbincang insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya akhiri bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.